Para hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian, pertamanya syukur kepada Allah kerana pagi yang berkat ini dapat kita di dalam satu perbahasan berkaitan dengan isu semasa, iaitu isu tuntutan penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam, yang mana isu ini telah menggemparkan masyarakat Islam khususnya dan telah mendapat liputan yang begitu meluas, sehingga kan hampir keseluruhan masyarakat telah membahaskan isu ini, sama ada di peringkat sarjana, ahli politik, penuntut ilmu, begitu juga seperti kita ini masyarakat awam yang tidak terlepas untuk membincangkan isu yang kita kira telah menjadi pusingan kedua setelah ia pernah berlaku penghujung bulan 2009 tahun 2009 yang lalu. Jadi pada pagi ini kita nak bahaskan tentang isu ini dan apakah hukum sebenar bagi bukan Islam menggunakan lafzul jalalah, itulah lafaz Allah. Bersama dengan tuan-tuan tadi, saya telah edarkan satu buku, dan buku itu tuan-tuan boleh buat pilihan sama ada nak beli dengan harga RM4 saja atau nak jadikan sebagai buku teks. Habis kita bedah buku ni, tuan-tuan boleh hantar pula mari depan ni. Ada orang tanya saya, kenapa RM4? Sebab susah nak balik. Baik RM5 Ustaz, jangan tidur lah. Baik. Okey, tuan-tuan, begini, melalui buku tu saya kira nak buat kesimpulan terus, sebab tuan-tuan boleh baca dengan mudah saja. Sekarang mari kita bincang, apakah hukum penggunaan kalimah Allah bagi bukan Islam? Sebenarnya tuan-tuan, dari sudut kronologi, pada penghujung tahun 2009, orang-orang Kristian di Malaysia, bukan semua Kristian, Kristian banyak, Roman Catholic Kristian, Protestant Kristian, Anglican, Methodist, Sidang Injil Borneo, Mormon, Jehovah's Witness, banyak. Yang terlibat dalam isu ini hanyalah Roman Catholic Kristian. Meminta kerajaan Malaysia menerusi Kementerian Dalam Negeri, kami nak guna kalimah Allah di dalam surat khabar kami, yang mana surat khabar ini kami namakan sebagai Herald the Catholic Weekly. Herald the Catholic Weekly yang dikeluarkan secara mingguan di dalam 4 bahasa. Pertama, bahasa Melayu, kedua, bahasa Cina, ketiga, bahasa Tamil, keempat, bahasa Inggeris. Dan kami nak guna kalimah Allah ni hanya dalam Herald the Catholic Weekly versi bahasa Melayu sahaja, tidak pada versi lain. Ini kronologi dia, supaya kita faham asas sebelum kita bincangkan isu yang berbangkit dalam soal ini. Sepatutnya kerajaan Malaysia tak perlu layan untuk tahu orang bukan Islam ini ataupun orang Katolik nak guna kalimah Allah ini. Sebab apa saya kata begitu? Sebab telah pun ada satu keputusan kabinet yang bersidang pada 16 Mei 1986 yang telah memutuskan perbincangan itu antara wakil orang bukan Islam dan juga orang Islam, telah memutuskan bahawa ada 4
empat kalimah yang orang bukan Islam tidak boleh guna sama sekali, dan mereka telah setuju lebih kurang 26 tahun yang sudah. 16 Mei 1986, keputusan kabinet itu telah menyebut antara empat perkataan itu ialah Allah, dan baginya solat, Kaabah dan Baitullah. Saya pun tak tahu kenapa dipilih Baitullah dengan Kaabah, serupa je dua tu. Tapi kalau kerajaan Malaysia pilih itu, mereka dah setuju. Jadi tidak perlu ada lagi isu berbangkit. Kerana tahun 86 ni nak mari 96, 2006, lebih kurang dah 27 tahun. 6 tahun yang sudah telah ada keputusan dan mereka telah pun terima. Tetapi oleh kerana tuntutan itu menerusi surat kepada KDN, didatangkan hujah-hujah Al-Quran kita, hadis kita, sirah Nabi kita, ayat Quran kita, bahasa Arab kita, dan lain-lainnya sumber hukum dan juga nampaknya seperti ilmiah yang sumbernya daripada kita, maka kita mesti jawab untuk mengelakkan kekeliruan yang akan timbul sama ada di kalangan orang Islam atau orang bukan Islam. Maka saya antara orang yang paling awal menerima surat tersebut yang dipanjangkan daripada KDN di bahagian penyelidikan akidah. Jadi tuan-tuan jumpanya orang betul-betul orang awal sekali, mana lagi kertas itu, saya buat balik jawab, tengok apa benda, hujah dia. Bila berlaku isu ini, sebenarnya umat Islam telah berpecah kepada 4 golongan. Mula saya ingat 3 je, tapi dalam bila berlaku pusingan kedua ni, saya cuba berhenti molek-molek, rupa-rupanya 4 golongan Ustaz Sufian di Malaysia. Pertama, golongan yang setuju orang-orang bukan Islam guna kalimah Allah. Kedua, golongan yang tidak setuju orang-orang bukan Islam guna kalimah Allah. Ketiga, golongan yang tak kisah nak guna, tidak tak benar. Saya kena makan, saya laku, kena beripik tempat saya orang beli, sudah tak guna tak guna, saya tak ada kaitan. Orang Islam itu, ini golongan ketiga. Dan golongan keempat ialah yang tak tahu langsung kes ni berlaku. 2009 penghujungnya berlaku, nah hangat sepanjang 2010, naik sikit sampai 2011, diam, tergantung kes itu. Kemudian keluar pula 2012 ni, ujung-ujung nak masuk 2013 pun ada yang tak tahu langsung. Saya yakin tuan-tuan di sini bukanlah golongan ketiga dan keempat, tetapi sama ada golongan pertama, ya, kami setuju orang bukan Islam guna kalimah Allah, ataupun kami tidak setuju Ustaz, kami tak akan gadaikan lafzul jalalah ini untuk digunakan oleh orang bukan Islam dengan tujuan untuk mempengaruhi akidah orang Islam. Apatah lagi Islam di dalam negara kita sekarang sebenarnya dalam keadaan tidaklah perlu diperkasakan dengan lebih baik lagi. Itu ayat nama ibu itu pasal jabatan agung perlu diperkasakan lagi. Baik, mari kita tengok siapa yang setuju, siapa tak setuju. Orang yang setuju kalimah Allah digunakan oleh bukan Islam, satu, terdiri daripada orang-orang politik. Dua, terdiri daripada golongan sarjana dan ilmuwan. Ketiga, terdiri
masyarakat awam yang memegang mana-mana pandangan pimpinan ataupun ilmuwan yang mereka yakin betul, lalu dipegang. Inilah orang-orang yang berada dalam situasi satu-satu pendapat yang dipilih kerana mereka memegang pandangan orang-orang yang tertentu yang mereka yakin. Bagi golongan yang tak setuju guna kalimah Allah pun sama. Ada di antara mereka golongan ahli politik, ada di kalangan mereka ilmuwan dan akademik. Dan baginya seperti kita nyatakan tadi, kita orang awam berpegang dengan mana-mana pandangan yang kita rasa kukuh, lebih tenang di jiwa kita, maka kita pilih pendapat tadi. Saya buat contoh. Di antara orang-orang politik yang menyatakan pandangannya setuju untuk kalimah Allah digunakan oleh orang bukan Islam, pertama Presiden PAS Malaysia, Tuan Guru Datuk Haji Abdul Hadi Awang. Beliau menyatakan pendapatnya dan hujah-hujahnya. Kedua, Mursyidul Ampas, Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikman, dan beliau menyatakan hujah-hujah serta pandangannya. Dan beberapa orang lagi ahli politik, termasuk beberapa ilmuwan, antaranya Profesor Madya Dr. Asri Zainal Abidin, mantan Mufti Perlis dan merangkap pensyarah Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Beliau juga menyatakan hujah dan juga menyatakan dalil-dalil, bahkan menambah sedikit hujah sebagai pencerahan bagi mereka yang tidak bersetuju kalimah Allah boleh digunakan oleh bukan Islam. Ini sebahagian daripada contoh yang kita nak supaya tuan-tuan jelas dalam isu ini. Bagi golongan yang berpendapat tak boleh guna kalimah Allah pun ada di kalangan ahli politik. Selain daripada pihak kerajaan, pihak kerajaan tak setuju. Begitu juga daripada beberapa ahli politik pembangkang, seperti Timbalan Mursyidul Ampas, Tuan Guru Profesor Datuk Dr. Haruddin, Tuan Guru kita di sini. Beliau menyatakan hujah dan pendapat-pendapatnya yang kuat. Lalu di sana ada beberapa orang yang lebih cenderung kepada pendapat itu dan tenang di hati mereka, lalu pegang pendapat. Ustaz Harun Tayyib daripada Dewan Ulama PAS, beliau menyatakan tidak boleh guna kalimah Allah dan diletakkan hujah-hujah baginya. Di antara ilmuwan yang tidak menyokong penggunaan kalimah Allah, pertama Profesor Datuk Paduka Dr. Mahmud Zuhdi, pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, yang beliau menyatakan isu ini adalah satu isu sensitif yang akan menyebabkan perpaduan antara orang Islam dan bukan Islam akan terjejas. Begitu juga dengan Syekh Ismail Muhammad, Imam Besar Masjid Negara, menyatakan bahawa kalimah Allah ini sekiranya diteruskan perbahasan dan juga tuntutannya, maka ia akan membawa kepada satu keretakan hubungan bagi dua-dua agama di Malaysia ini. Ini saya buat kesimpulan, katakan mereka lah. Ketiga, Dr. Osman Bakar, beliau menyatakan dengan tegas, haramkan saja haram diganti witri, kerana telah mencemar kesucian Islam dengan adanya tuntutan-tuntutan yang menyalahi apa yang telah dipersetujui bersama dan telah dijanjikan. Begitu juga beberapa ilmuwan lain, antaranya Tuan Guru kita Dr. Zulkifli Al-Bagri, menyatakan benda
mereka yang ini tidak boleh gunakan Allah berdasarkan hujah-hujah yang didatangkan. Pendek kata, bila ahli politik bertemu pendapat, bila para ilmuwan bertemu pendapat, yang penting kita orang awam sudah nak pilih hak mana ni. Pergi mari, boleh tak boleh, ping lebok tengah jalan. Pasal tak tahu. Tengok pening belakang. Ni mari surah kita kata boleh. Minggu depan pula Ustaz Sufi yang panggil kata tak boleh. Minggu depan Dr. Adli mari khabar kata boleh pula ke. Ini lah. Saya pesan ke tuan-tuan, tak usah pening lah. Hak tu dia boleh besarnya. Tak usah pening lah. Dan macam mana caranya Ustaz? Saya kata begini, isu yang menghuru harakan orang Islam ini sehingga masuk pusingan kedua ni, walaupun orang kafir yang hantar surat nak guna kalimah Allah tu, mereka tak pening. Mereka duduk rumah je minum air kicau biskut Mary. Huru harga orang Islam kita. Dia belakang batu, dia duduk rumah. Kita palak sama sikit. Ni kata boleh, ni tak boleh. Siapa kena tengok di Facebook, budak-budak yang belajar kita Arab dua putih, ulama Arab dua orang, kafir kan orang. Saya kata bergerak dan umat Islam kena sampai ini jadi. Saya kata tak ada penting lah. Isu yang menghuru hara orang Islam ini sebenarnya amat mudah diselesaikan. Macam mana? Ada caranya, tetapi ada satu syarat. Pertama, buang sentimen politik, buang. Kedua, buang sentimen taksub, buang. Kalau tuan betul-betul nak selesai benda ni dengan mudah, tuan buang satu sentimen politik dan buang taksub, ganti dengan ilmu di atasnya. Saya ulang, ganti dengan ilmu di atasnya mengatasi politik dan taksub. Tuan-tuan akan tengok bagaimana Islam menyuluh isu ini. Seberat mana pun kita akan ada hujah. Yang huru-hara sebenarnya politik. Saya bukan orang politik, saya orang akademik. Saya akan bercakap tentang kapasiti saya orang research, penyelidikan. Jadi kalau tuan-tuan hukum, ustaz ni mana akan piang ke sokong, tu pemikiran tuan-tuan, bukan saya. Itu pemikiran tuan-tuan, bukan saya. So sekarang kita nak bercakap tentang hujah ilmu. Setuju tuan-tuan? Setuju. Setuju. Tengok sikit Ustaz Sufian, pada kereta saya bocor tayar. Ya. Mari kita keluar daripada Malaysia. Keluar daripada Malaysia, maksud saya keluar daripada huru-hara yang dibincangkan di Malaysia. Kita lihat apakah pandangan sebenarnya ulama muktabar di dalam dunia Islam tentang hukum penggunaan kalimah Allah bagi bukan Islam, supaya kita keluar daripada situasi ini. Sebenarnya ada dua pendapat dalam isu hukum penggunaan lafzul jalalah bagi bukan Islam. Itulah Allah. Pertama, pandangan yang mengatakan boleh guna kalimah Allah dan bagi bukan Islam tak ada masalah. Sebab hujahnya ada daripada Quran yang akan kita bahas. Hujahnya ada daripada hadis yang akan kita bahas. Hujahnya ada daripada sirah yang akan kita bahas. Hujahnya ada dalam bahasa Arab yang akan kita bahas. Siapakah ulama muktabar yang berpandangan bahawa kalimah Allah itu
Islam. Antaranya Al-Allamah Syekh Profesor Dr. Fauzi Al-Zafzaf, mantan timbalan Rektor Universiti Al-Azhar Al-Syarif, dan juga merangkap mantan pengerusi dialog antara agama Universiti Al-Azhar Al-Syarif. Beliau menyatakan boleh guna kalimah tak ada masalah. Apa yang jadi polemiknya? Kedua, Al-Allamah Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau menyatakan boleh guna kalimah Allah. Beliau datangkan hujahnya. Antaranya Tuhan ini Rabbul Alamin, Tuhan kepada seluruh alam semesta ini, termasuk orang bukan Islam. Tuhan mereka Allah, cuma mereka masih belum jumpa lagi. Sebab tu mereka jumpa kayu, berhenti ke kayu, jumpa batu, berhenti sembah batu. Mereka belum jumpa lagi pencipta kayu dan batu. Tu kita tambahlah disebut Rabbul Alamin tu je. Begitu juga Syekh Fauzi Al-Zafzaf telah menghujahkan daripada Al-Quran beberapa ayat daripada suratul Zukhruf, daripada suratul Ankabut, daripada suratul Luqman, yang maknanya lebih kurang gini. Saya ambil contoh. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Sekiranya kamu bertanya kepada mereka, siapakah cipta langit dan bumi, nescaya mereka jawab Allah. Jadi dia kata orang kafir telah dinaskan dalam Al-Quran dan guna kalimah Allah ni lama dah. Bahkan mereka mengakui Allah menciptakan langit dan bumi dan beberapa ayat lain. Antara hujah-hujah lain dinyatakan juga dari sudut sirah. Bahkan kita baca dalam hadis, kalimah Allah ni sendiri bukan diperkenalkan dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan datangnya risalah Islam. Tidak. Buktinya, lafaz Allah telah pun ada sebelum Nabi kita lahir lagi ke dunia. Kat mana buktinya? Nama ayahnya Abdullah. Sudah ada lafaz Allah, sudah digunakan lafzul jalalah itu bahkan sebelum baginda lahir lagi. Jadi ia jelas menunjukkan bukan milik orang Islam. Ketiga, penghujahan dari sudut bahasa. Lafzul jalalah Allah bukannya bahasa Arab. Dia kata bukan bahasa Arab. Jadi sampai orang Islam nak larang sangat kerana bahasa Arab itu bahasa Al-Quran, bahasa yang menunjukkan Islam. Dia kata tidak kena lah, kerana ia bukan bahasa Arab. Antara hujah mereka lagi, kami nak guna kalimah Allah sebab dalam Bible bahasa Arab ini Al-Kitabul Muqaddas. Namun Al-Kitabul Muqaddas Bible Arab ini banyak digunakan lafzul jalalah Allah. Contoh, dasar buku surat dalam-dalam buka buku surat pertama, bab pertama, apa yang disebut oleh mereka? Fil badai khalaqallahu samawati wal ardh. Ni orang ingat bagi kita Islam pasal nampak Arab tulisan tu, bukan dalam Allah. Pula kalau kita buat ngaji berlaku sikit, ingat Quran tu. Fil badai khalaqallahu samawati wal ardh. Allah dia suruh mana pula kita tahu. Saya pergi dengar dalam terawih tu Bible Arab ni, dia kata ada Allah. Jadi apa masalahnya? Apatah lagi Bible Melayu ni yang telah guna sebelum Herod 3 trik-trik yang kami nak minta ni, kami guna lama dah. Guna lama dah Allah ni.
maksiat, masyarakat, neraka. Allah dah guna Allah lama dah. Dah Ustaz, macam mana ni Ustaz kita nak buat? Saya kata sabar. Jangan cepat nak mati hujung jangan, sabar dulu. Kita tak habis lagi bincang ni. Ada pandangan ulama juga yang menolak penggunaan kalimah Allah bagi orang Islam. Ada. Tetapi bila kita buat satu penulisan dalam dunia akademik, kita tak katalah saya dengan ini Ustaz Rashidi Jamil daripada Seksyen 9 Bandar Baru Bagi yang sampai lewat sikit tadi, apa ni dengan ini menolak pandangan Syekh Fauzi Al-Zafzaf dan Yusuf Qaradawi bahawa kalimah Allah ni boleh guna. Saya tolak. Kita tak boleh tulis begitu. Sebabnya Yusuf Qaradawi ni siapa? Ustaz Rashidi siapa? Sebab apa saya sentuh begini? Kerana sekarang budak-budak muda kita telah berani mengkafirkan ulama, telah berani meletakkan ulama dalam satu kumpulan akidah yang sesat, seperti Yusuf Qaradawi Khawarij, seperti Al-Allamah Sabuni hafizahullah alaihi yang umurnya 83, dipimpin orang duduk atas kursi roda ramu seluruh dunia, nak cerita kezaliman Bashar al-Assad, dikatakan orang yang angkuh dan zalim. Siapa yang kata tu? Syekh besar dah, ustaz kecil je. Allah kata berani benar budak-budak ini sekarang. Jadi kita ni yang tak ada ilmu tak apa buat gitu. Maka kita datangkan pandangan ulama yang sama level dengannya, sama mustawa dengannya, yang berpandangan kontra daripada mereka, sebagai nak meraihkan pendapat yang banyak, sebagai nak mencerahkan ufuk minda masyarakat ni. Banyak sangat ilmu Allah Ta'ala luar. Kita ni tak ada ilmu, percaya kan? Kita ni tak ada sangat ilmu. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan tengok satu orang alim besar, kita kata ilmu dia banyak, kita panggil, beri dia mic, duduk depan ni, suruh dia cakap apa dia tahu. Saya nak 3 jam habis. Tak ada benda dah nak cakap habis. Dah sehari semalam 24 jam. Kata orang terang ulama 24 hours. Allah maafkan. Maknanya 3 jam daripada tu cabut, habis dia cakap ilmu dia. Dalam 1 jam lagi. Maknanya kita ni jahil sangat. Bila kita ingat sedar diri kita ni jahil, baru kita tak berani kata dia bukan ke orang. Seperti kafir, seperti fasik, seperti zalim. Sebabnya kita tahu kita siapa, ulama tu siapa. Kata Sayyidina Ali, ilmu Allah ni terkandung dalam 2 kalimah. Apa dia? Wallahu a'lam. Tu saja. Banyak-banyak tanya wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Inilah tuan-tuan ya. Siapakah yang berpandangan tidak boleh guna kalimah Allah? Antaranya ada Syekh Muhsin Al-Abikan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abikan, seorang ulama dan pakar perundangan Islam daripada Saudi Arabia, telah berpandangan bahawa kalimah Allah ini tidak boleh digunakan oleh umat Islam. Dan apa yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia, kata beliau, adalah tepat dengan tuntutan Islam menjaga kesucian agama dan lafaz-lafaznya. Antara selain daripada beliau ialah Syekh Abdul Hamid Al-Balladi daripada kerajaan Kuwait. Daripada Kuwait, beliau menyatakan bahawa lafzul jalalah Allah tidak boleh digunakan oleh bukan Islam dan perlu umat ini menjaga lafaz-lafaz agama.
Sesiapa yang gagal menjaga lafaz-lafaz agama, ia adalah umat yang lalai. Dan sekarang ni betul semua. Orang-orang barat, musuh-musuh Islam di kalangan orang-orang barat yang cuba merosakkan Islam, ada salah satu cara mereka rosak, dia guna melalui lafaz. Melalui lafaz, melalui terminologi tertentu. Seperti minum arak, kan buruk bunyi tu. Minum arak, buruk bunyi. Dan nak beri ringan sikit, isap arak, pakai seteruk, buruk juga. Dia pun nak beri nampak ringan. Dia kata minuman sosial. Kan ringan bunyi tu, minuman sosial. Sambil jumpa kawan-kawan di pejabat, di hotel, minum sosial segok dulu. Arak rupanya. Tengok, dia dah guna bahasa tu ringan sikit. Berzina, buruk bunyi, jahat. Mandu mak ayah, keturunan, kampung turun bala, patut rejam. Tapi Ramlinya sula. Bukan tak ada hukum Islam itu. Tak ada sula kan. Dia kena tapis balik cerita bini kosong hati orang faham Islam itu. Abang tu malah itu hanya sula tu kena tapis balik. Dia tu kau jadi bersedudukan. Jadi nampak kata bukan buat kita ustaz duduk je. Jangan ingat bunyi tu. Jadi sebenarnya sekarang usaha untuk meringankan atau menampakkan satu benda tu tak berat, ada apa, biasalah tu berlaku melalui lafaz, terminologi. Lepas tu kata Syekh Abdul Hamid Al-Balali, umat yang lalai menjaga lafaz-lafaz agama adalah umat yang lalai. Lalu didatangkan hujahnya, didatangkan dalilnya daripada Al-Quran dan sebagainya. Wajib istidlal. Antaranya, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaqulunna Allah. Dan beberapa baginya daripada surah Al-Zukhruf, Al-Kahfi, Luqman dan sebagainya. Dia kata ayat ini hanya menerangkan sifat-sifat orang-orang kafir. Bila ditanya siapa cipta langit dan bumi, mereka mengakui Allah, tetapi dalam waktu yang sama mereka syirikkan Allah. Bukan kata nak kabur boleh guna, nak kabur sifat orang kafir, guna Allah dan bukan guna Allah yang betul. Syirik buat ni, jadi pun jangan percaya. Itu dia nak kabur. Kedua, dalil yang menyebut bahawa nama Abdullah telah wujud sebelum Nabi SAW lahir. Dan hujah ini dihujahkan oleh Profesor Dr. Asri Zainal Abidin. Dia terlafaz Allah ni ada dah sebelum Nabi lahir lagi. Dah waktunya kita dah apa nak beri orang itu ini. Saya buat simpulan nama sederhana, namanya saya bawa dalam video. Jadi lagu lain pula ni untuk perbincangan ilmiah. Baik. Dalam ke mana? Ini memanglah Allah ada dah sebelum Nabi lagi. Bahkan sebelum ayah Nabi lagi, bahkan sebelum Tauki Nabi lagi, ada dah. Tetapi Allah yang digunakan oleh orang musyrikin terdahulu adalah dalam bentuk memfitnah Allah ataupun bukan dengan maksud Allah sebenar. Dan Nabi kita telah bersihkan maksud ini setelah baginda diutuskan, dimuliakan dengan risalah kenabian. Jadi bila Nabi dah bersihkan maksud Allah, adakah kita nak beri budak supaya maksud itu yang tercemar, dicemari oleh bukan Islam? Nabi dah bersih dah. Contoh, apa kata Allah dalam surah Taubah? Tuan-tuan balik tengok mana ayat sebut ini, dalam ayat 30 ke 29, saya ingat saya 30. Allah kata ni, wa qalatil
yahudu Uzairun ibn Allah. Telah berkata orang-orang Yahudi, Uzair anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Manakala orang Nasrani berkata bukan Uzair, sebaliknya Al-Masih, Jesus Christ, Son of Mary, anak Allah. Yahudi kata Uzair anak Allah, Nasrani kata Al-Masih, Jesus anak Allah. Maka Tuhan jawab, bagi Yahudi dan Nasrani yang kata aku ada anak nama Uzair atau anak nama Al-Masih, aku jawab, dzalika qauluhum bi afwahihim. Mereka telah mengucapkan dusta daripada mulut mereka, fitnah daripada mulut mereka. Jadi orang-orang nak guna Allah sekarang, yang kita nak beri guna ni, mereka mengucapkan dusta daripada mulut mereka setelah Nabi bersihkan masuk kalimah itu. Lepas tu saya kata pada orang Islam, bijak, buang sentimen selain pada ilmu, buang. Ingat tentang boleh cakap, kita cakap langgur, tebing kayu, kerawat, pagar. Jangan sampai itu. Biar ada kita ni batasan. Macam bila kita pergi peluang tanya soalan, maka boleh tanya-tanyalah tu sah bila nak ambil. Biar ada batasan, ada contoh ni. Kata orang tua kita mula tuan-tuan, ingat orang tua kita kata, hal kenduri kendala berpakat, itu sungguh kena pakat, belok kayu, piku, usung, cari ukurnya dan nak buat kan batu buluk kena dipasang kemok, pacok bulu, ikat itu ini. Hal nikah kahwin itu kita. Hal mati rela pun berpakat, pakat mati, pakat usung, pakat cari daun bidara, pakat gali lubang, pakat taklid, pakat hal agama semua telah lagi berpakat. Yang jadi pecah belah ni sebab saya kata dah sebabnya dua tadi je. Letak politik tinggi sangat, letak taksub tinggi sangat. Kait itu buang habis, letak ilmu datang, taruh orang ada macam. Ustaz, sambung Ustaz. Ya. Yudahiquna qawla alladhina kafaru min qabl. Tuhan sambung dalam ayat itu. Mereka telah mewarisi kata-kata orang-orang kafir terdahulu bahawa Tuhan ada anak. Yahudi dan Nasrani ini bukan mereka diambil kata-kata orang dulu dah. Mana sebelum ayah Nabi ada dah nama Allah, sebelum Tok Nabi ada dah nama Allah. Dan mereka warisi, ya Allah ada anak. Sebelum Yahudi kata Uzair itu anak Allah, sebelum Nasrani kata Al-Masih itu anak Allah, Allah dulu kata Tuhan ada anak. Siapa? Hercules anak Allah, Zeus anak Allah. Kepercayaan Greek Eropah dulu pun percaya Tuhan ada anak. Sebab itu sejarah Kristian. Bila dia sempur pada orang Yahudi, Yahudi tak boleh terima. Sebab Yahudi rasa Tuhan tak ada anak. Kecuali sebahagian daripada mereka meyakini Uzair anak Allah. Bahkan mereka mengatakan Uzair itu pula setengahnya kata sebagai satu lafaz Yahudi guna nak menunjukkan kekasih Allah. Orang dekat sangat dengan Allah, anak Allah. Dan dalam nas Al-Quran itu jelas cerita memang Yahudi percaya Tuhan ada anak. Macam kita. Namanya apa? Uzair. Mereka mewarisi daripada kalimah-kalimah orang terdahulu. Sebab itu bila dia sempur kepada orang Greek, orang Greek boleh terima dalam Kristian. Sebab mereka biasa dengar Tuhan ada anak, Tuhan ada anak, Tuhan ada anak. Maka dia ajar Jesus itu Son of God, dia ni anak Allah. Maka orang boleh terima, ya Tuhan memang ada anak. Antaranya mungkin yang macam kamu beritahu ini Al-Masih, Jesus. Yudahibuna qawla alladhina kafaru min qabl.
qatalahumullah. Nak terjemah mudah gini, semoga Allah dah bunuh buat-buat ni. Nak terjemah mudah, maknanya marahnya kepada perkataan mereka yang dusta itu, mudah-mudahan Allah dah bunuh buat-buat ni. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menafsirkan ayat ini sebagaimana yang didatangkan oleh Allamah Ibn Katsir di dalam tafsirnya Al-Quranul Azim. Beliau menyatakan bahawa Ibn Abbas berpendapat semoga Allah melaknat mereka. Ingat guna kalimah Allah tu, Tuhan suka laknat bagi mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka boleh berpaling daripada kebenaran, sedangkan ahli kitab ada dengan mereka, kitab diturunkan pada mereka, nabi-nabi datang kepada mereka terdahulu. Anna yufakun. Ayat ni kalau kita tengok sebab nuzul dia, seperti yang dinyatakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah alaih di dalam karya Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul. Dia kata satu hari 4 orang Yahudi datang jumpa Nabi. Pertama, Salam bin Mushkam, seorang Yahudi yang tua jahat saja. Isteri Salam bin Mushkam inilah yang racun Nabi dalam peperangan Khaybar. Dia letak racun tu, dia tanya sahabat, Nabi suka makan apa? Dia kata kambing. Kita banyak syarat kambing ada, kambing. Dan kambing bahagian mana? Bahagian peha Nabi suka. Maka di peha kambing tu dia comor racun banyak sangat. Bahagian lain dia comor racun juga, takut Nabi betul dah makan, makan lagi hidup juga. Semua tu beracun, cuma di peha paling banyak. Maka Nabi punya. Bila Nabi punya, daging tu berkata, aku beracun Rasulullah. Maka Nabi buang. Panggil isterinya Salam bin Mushkam. Isteri Salam bin Mushkam. Jadi salah seorang dalam asbab nuzul ni kata, mari 4 orang Yahudi. Pertama, Salam bin Mushkam, Muhammad Dahiyah, Ibn Dahiyah, kemudian Syams bin Qais, kemudian Nu'man bin Awfa. Nu'man bin Awfa datang jumpa Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, bagaimana aku boleh ikut agamamu sedang kamu telah kufur dan tolak 2 keyakinan kami. Pertama, kamu telah tolak kiblat kami daripada Baitul Maqdis, mau pindah ke Baitul Arab. Kamu telah tolak kiblat kami, maka kami dah ikut agamamu. Kedua, kamu telah tolak keyakinan kami Uzair anak Allah. Tengok sini. Mana adanya dialog yang Nabi nak jelaskan, aku dah diterima, kamu nak guna Tuhan yang ada anak, dah boleh. Dan Yahudi pun aku pada Yahudi, Muhammad pun nak guna Tuhan satu, sebab mau tolak keyakinan. Dan ayat berikutnya kalau kita baca tafsir, banyak Tabari, Qurtubi, bahkan Ibn Katsir disebut. Bila ayat berikutnya kata ini, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Itu bahasanya. Lebih kurang tengok balik bantuan ayatnya. Ayat ini kalau kita baca dalam tafsir, mana-mana tafsir, antaranya Ibn Katsir tadi, Tabari dan Qurtubi, dia sebut ini. Pada suatu hari, Adi bin Hatim, orang ni dulu ni dia ni agama mana kita kata musyrik. Tahu macam mana dia masuk agama Kristian. Bila masuk agama Kristian, dia ni Islam semakin berkembang, dia tak mau Islam, dia lagi sana, lagi sini, tak mau jumpa dengan Nabi, tak mau jumpa dengan negara-negara hak telah dimuliakan Allah dan Islam. Dia nak lagi duduk kuasa orang agama macam ni. Lalu lagi dah dekat nak lari dari Islam ni, tersepor itu begini. Dan juga kalau kita baca di dalam
suara min hayati sahabat, seingat saya. Maka akhirnya dia balik ke Madinah cari Nabi. Panjanglah kisah. Dari situ kita lihat sampai di Masjid Nabawi, dia masuk dalam masjid dengan taslim. Bila masuk, jumpalah dengan Nabi. Lalu Nabi terpandang dia memakai salib yang diperbuat daripada perak. Lalu Nabi spontan membaca ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil rahim-rahim dan bagi-bagi mereka sebagai sembahan, meninggalkan Allah selain daripada Allah. Adapun sembah Allah, sembah juga pada diri itu. Maka jawab hati, kami nak sembah pada diri, kami nak sembah. Ada semayang sujud tak ada. Maka Nabi kata, bala innahum harramu alaihimul halal wa ahallu lahumul haram fattaba'uhum fadzalika ibadatuhum wa iya. Bahkan kamu dikira sembah dengan cara mana? Mereka haramkan yang halal, mu ikut. Mereka halalkan yang haram pun mu ikut. Maka di atas dasar itu halal-halal yang dikerja Tuhan, mereka buat, mu ikut, mu sembah lagi. Maka Nabi bersabda, yani ayufirruka ma yufirruka ayufirruka an yuqala la ilaha illallah hal ta'lamu syai'an akbar min Allah. Apa yang menyebabkan kamu lari daripada Islam, tak tahu sangat ke Islam? Apa sebabnya mu lari? Adakah sebab kalau kami kata Allah Maha Besar, maka boleh datangkan pada kami ada Tuhan besar lagi pada Allah? Ada. Ma yufirruka, kata Nabi, ayufirruka ayyuqala la ilaha illallah. Kalau kami kata tidak ada Tuhan disembah kecuali Allah, tak ada anak, tak ada isteri, tak ada Uzair, tak ada Masih. Adakah kamu tahu ada Tuhan selain daripada Allah? Tanya Nabi. Mana dialog itu berlangsung dengan orang Nasrani, dengan orang yang nak guna Allah, percaya ke Allah, tapi dalam lafaz konteks yang tidak betul. Maka kata Adi, aku melihat Rasulullah terus-menerus berdakwah kepada, dakwah suruh masuk Islam, ajar, gabung, sehingga aku terbuka mari hidayah padaku. Lalu aku mengucap 2 kalimah syahadat, dan aku lihat wajah Nabi berseri-seri. Lalu baginda bersabda, innal yahuda maghdubun alaihim wan nasara dallun. Nabi sabda, sesungguhnya Yahudi ini satu kaum yang Tuhan murka kepada mereka, dan Nasrani golongan sesat. Sekarang ini tuan, ini mereka kata kami nak gunakan Allah, asal dalam baik-baik tak ada Allah. Saya kata ya. Ini waktu itu di IQ, waktu itu kami bukan Islam pada terlibat semua. Ini bincang petang, bincang. Saya kata nak guna sebab kalimah Allah. Saya kata kalimah Allah memang ada dalam baik-baik Arab, tetapi lafaz Allah dalam baik-baik Arab ini berlaku kerana usaha penterjemahan Bible saja. Hanya kerana Bible itu diterjemah dalam bahasa Arab, maka mereka guna Allah. Bila terjemah dalam bahasa Inggeris, mereka guna God. Bila terjemah dalam bahasa Melayu, mereka patut guna Tuhan. Bila terjemah dalam bahasa Urdu, mereka kena guna Bahuan. Jadi dalam Arab, mereka guna Allah kerana hanyalah penterjemahan. Dan Bible bukan bahasa asal dia, bahasa Arab. Tuan-tuan kena faham, Bible dengan Injil lain. Tapi orang Kristian aja Injil atau Bible ini nak mengecil sikit. Sebab kita bincang kalimah Allah. Kalau kita bincang kalau Injil bukan Bible apa, jadi panjang. Gini lah, kita terima sekejap. Buat-buat lalu, buat-buat ni, ya betul-betul. Betul, Injil Bible sebut, ya buat lalu. Tak baik walau ni, tapi nak kamu pernah peringkat di. Tuan-tuan kata walau Ustaz,
Kalau kita beza dengan Ustaz kena terang panjang pula, kami ni kau boleh nak balik. Kalau tu lah, dia walau Bible dengan Injil ni serba. Saya kabar Ustaz Subiang dalam Maulidul Rasul sekitar 2-3 hari ni, bila yang minta saya bahaskan sirah Nabi sampai Maulid, bermula Nabi belum lahir sampai terlepas wafat. Saya kata lama tuan kalau nak ini. Dia kata tak apa Ustaz, kita buat ceramah khas. Saya dalam mukadimah kata gini, biasanya tajuk ini sebelum lahir sampai wafat 4 kali jam. Dan orang tua dulu lagi dahsyat, 3 hari 3 malam. Saya ingat kampung saya lama dulu, dia bawa air kopi, bawa penyo, bawa lebat ubi, cendol, lebat ikan, makan. Cakap Hanafi siang 4 malam, sambung esok pula siang 4 malam, 3 hari 3 malam. Jadi mereka nak 4-5 jam yang saya dah rekat daripada 3 hari 3 malam tu kepada sejam. Saya kata, oh, nak buat kuasa jadi sejam ni, nak menentang dia agak itu ini tak tahu mana. Kata tak apalah, kita cuba. Sejam itu pun gelisah lah. Tu bukan 3 hari 3 malam, gelisah ni. Lalu saya kata gini tuan, kalau tuan-tuan menyesal sebab hari awal duduk depan tapi nak balik, kat sini ni. Jadi nak balik mana Ustaz, patu pula pengurusi masjid belakang, kita pula pakai serban tuan dia nak buat bodoh je. Saya ajar cara dia. Ingat bagi dia gitu. Buat bunyi telefon, batu akak. Hello, tak apa dengar dalam sekejap. Keluar balik tu. Jadi tuan pun dah rasa kalau malu sangat. Saya sebenarnya saya pribadi tak apa tuan bagus saya minta maaf. Tak apa, tapi takut tuan segan. Buat gitu. Pak ni ada bunyi telefon ada sungguh. Ya. Okey gini. Tak apa tuan-tuan tak. Sekarang saya kata hikmah Allah ada dalam Bible Arab. Tapi Bible Arab bukan bahasa Arab asalnya ditulis. Injil pun waktu turun pada Nabi Isa tidak tulis bahasa Arab, pasal Nabi Isa bukan bangsa Arab. Setengahnya kata dia Yahudi, setengahnya dia kata memang dia Bani Israel tapi daripada jalur Judah, Yahudi. Jadi dia mesti bercakap dalam bahasa Yahudi. Jadi sekarang ni Bible dikatakan ditulis dalam 2 bahasa. Pertama, Bible ni kalau kita tengok dia ada 2 bahagian, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Dalam bahasa Arabnya Ahdul Qadim wa Ahdul Jadid. Dalam bahasa Melayunya Old Testament and New Testament. Oh my dan bagi. Maknanya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Okey tuan, dah awak ngaji kuat sangat kitab Bible, siapa awak rasa itulah kitab itu, mak lain semua salah. Apa bahasa asal yang ditulis Perjanjian Lama dalam kitab awak? Dia kata Hebrew language. Saya kata selain itu Aramaic language ataupun bahasa Arabnya Al-Lughatul Ibriyah, kata dia. Saya kata ya, memang Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Hebrew ataupun Aramaic, setengah pengkaji sebut. Tak apalah, yang penting dia bukan bahasa Arab. Mari kita tengok tuan, perkataan Tuhan di dalam bahasa Hebrew ataupun Aramaic, adakah mereka yang menuturkan dalam bahasa ini panggil Tuhan dengan kalimah Allah? Sebab orang Yahudi, orang yang menuturkan dalam bahasa Hebrew ataupun dalam bahasa Aramaic, menurut satu pengkaji dia kata Aramaic bahasa lama lain, mereka bila panggil Tuhan dalam bahasa tersebut tak ada kalimah Allah. Mereka panggil Tuhan dengan hanya 5 kalimah. Setakat saya dah 5 kalimah. Allah Ta'ala sajalah tahu 5 kalimah. Pertama, dalam bahasa Yahudi, bila mereka panggil Tuhan, mereka akan panggil dengan kalimah L, I, L, L. Saya tuan nak tak ayat tu, tuan dalam tu saya tulis buku tu. Saya tuan nak buat buku teks tu tapi tak jadi, dah ada. Saya nak beli tu Ustaz, ada dalam L,
Kedua, Eloh, L-U-H, Eloh, E-L-U-H, Eloh. Ketiga, Elohim, E-L-O-H-I-M, Elohim. Keempat, Yahweh, Y-Y-H-W-H, capital, semua huruf besar, Y-H-W-H, tapi dipanggil Yahweh. Katanya setengah daripada asal kalimah Yahuwah, wahai dia, Yahuwah, Yahuwah, Yahweh. Dan kelima, kata mereka, perkataan Yahweh yang merujuk kepada Tuhan kita tak boleh sebut dengan mudah-mudah, sebab Tuhan ni Maha Agung. Jadi kita kena sebut dengan gelaran, iaitulah Adonai. Adonai, A-D-O-N-A-I, Adonai. Jadi kalau tengok 5 kalimah ini, Elohim, Yahweh, Adonai, ada tak punya Allah? Ada tak? Tak ada. Ada orang-orang kafir yang kata. Saya kata mana se? Dia kata Eloh, dekat dengan Allah. Allah kena ke dia. Eloh, dia kata Eloh dekat dengan Allah. Boleh jadi pedak orang kata Eloh, padahal Allah. Macam setengah orang yang panggil Allah, padahal Allah. Dia pedak. Saya kata Tuhan, Eloh, Elohim bukan Allah dalam bahasa Arab. Sebaliknya ia adalah ilah dalam bahasa Arab. Elohim dalam bahasa Yahudi, dalam bahasa Arab bukan Allah, tetapi ilah. Eloh adalah ilah, Eloh adalah ilah, bukan Allah. Dia kata betul tak? Saya kata ya. Kat mana? Bible Arab hak tahu. Bukan Quran kami, bukan ulama kami. Bible pun ni kau. Kat mana? Mari kita tengok. Di dalam 4 gospel yang terkenal di dalam New Testament perjanjian baru, itulah dalam the Gospel Saint Matthew, Mark, Luke and John. Dalam Bible Arab yang guna Injil Mata, Injil Markus, Injil Luka dan Injil Yohana. Dari 4 New Testament, 4 Gospel di Matthew, Mark, Luke and John, dia ada sebut tentang buktinya Elohim bukan Allah tapi ilah. Kapan? Dalam Matthew bab 27 ayat 45 hingga 50. Dalam Mark bab 15 ayat 33 hingga 34. Dalam Luke bab 23 ayat 46. Dalam John bab 19 ayat 28, 29, 30. Apa dia sebut? Gini. Bila Jesus nak kena salib, menurut kepercayaan mereka, pada hari Jumaat pukul 3 petang 2000 tahun yang dulu, maka dia pun diikat di tiang salib menurut kepercayaan mereka. Lalu waktu di atas tiang salib, dia telah menyeru Allah, Tuhannya, ayahnya dan Kristian kata dia. Dia panggil dia dalam bahasa Yahudi, dalam bahasa dia dah, kerana dia cakap bahasa dia kata apa? Eli, Eli, lama syabaqatani. Mana-mana Bible yang telah diterjemahkan seluruh dunia sehingga 2000 bahasa segadang, dia akan tekalkan perkataan terakhir Nabi Isa di atas tiang salib. Dia tekalkan. Kemudian baru dia terjemah menurut Bible itu bahasa apa? Hak telah dia terjemah. Contoh, dia kata, maka Jesus kata, Eli, Eli, lama syabaqatani, yang bermaksud, kalau Bible itu Melayu, yang bermaksud, Allah, Allah, mengapa engkau tinggalkan aku? Ustaz tu Allah, siapa? Tunggu, saya baru guna hak Melayu, tak guna hak Arab ni. Pasal mereka beruncang Arab. Kalau hak Inggeris, dia guna Eli, Eli, lama syabaqtani. Maka dia kata, maksudnya my Lord, my God, ataupun my God, oh my God, why are you forsaken me? Mengapa kamu tinggal aku? God. Bila kita terjemah Arab, apa dia sebut? Saya tunjuk pada orang Kristian, tunjuk pada, pasal dia guna pucuk ini. Saya kata, Tuan, saya baca pada anda di dalam Bible, baik, dalam Injil Mata, tapi saya tujuh Matthew, Mark, Luke and John, serupa dia akan cerita dalam Mata bab 27 ayat 45. Saya nak baca tu pada Tuan, ayat 45 dan 50. Baik.
ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض إلى الساعة التاسعة صدقوا. ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إلي إلي لما سبقتني، إلي إلي لما سبقتني. أي أي بمعنى يعني maksudnya أي apa disebut? Arab juga ni. Eli dalam bahasa Arab ni bahasa Yahudi, ditulis dalam bahasa Yahudi, diterjemah Arab. Ai ilahi ilahi. Ulang sekali ni. Ilahi ilahi limadha taraktani. Tidak kata Allah Allah limadha taraktani. Sebab ili elah ni ya tu yang main ya kita. Ya bagi mutakallim kita bercakap ni. Siapa Tuhan? Tuhan. Jadi terjemah dalam bahasa Arab bukan Allah. Rupanya ilah. Dan ilah dengan Allah jauh beza. Buktinya la ilaha illallah. Mati dia kena wujud. Sebab apa? Ni Bible. Takkan dia nak kata Bible salah. Dah orang yang pakai Bible ni akidah dia ke mana pula? Dia tak je apa ni, saya nak kena bagi ambil anak itu je. Saya beritahu surga Tuhan 2005 satu dialog tertutup di Baptist Church. Dia kata I'm very tired now. I'm very tired now. Saya letih dah nak bincang lagi. Very tired. Ini. Jadi sebenarnya tak ada kalimah Allah. Dah nak guna sangat apa? Ada semua Kristian yang cerdik sikit. Dia kata gini, kami tak berujuk perjanjian lama. Memang perjanjian lama guna bahasa Hebrew, bahasa Edomite. Tak ada lafaz Allah. Kami berujuk perjanjian baru. Sebab perjanjian lama ni menurut Kristian 5 kitab awal, Genesis, Leviticus, Numbers, Exodus dan Deuteronomy, ni dianggap Taurat. Jadi kami tak main kami Injil. Saya tak baik. So dalam perjanjian baru ditulis dalam bahasa apa tuan? Dia kata Greek. Dalam bahasa Greek, mana-mana orang Kristian tahu, hatta bukan sarjana pun tahu, New Testament ditulis dalam Greek language. So kita tanya dalam Greek, adakah orang Greek bila panggil Tuhan dia panggil Allah? Lagi teruk. Dia nak panggil Allah, mereka panggil Tuhan dengan lafaz Theo. T-H-E-O, Theo. Teologi, ilmu teologi ketuhanan. Teologi. Theo. Setengahnya kata Theos, setengahnya kata Theo. Dan kadang ada orang Greek menyembah Tuhan ataupun Theo yang sebenar, bukan palsu. Tuhan yang sebenar ini di dalam bahasa mereka panggil sebagai Theos. Theos. Dia tak panggil Allah Theos. Macam mana nak ingat Ustaz saya mudah buat formula ni. Kalau hak betul Theos, Theos. Mana dia. Baru mudah ingat, Theos. Kalau orang Greek menyembah Tuhan palsu, di dalam bahasa mereka panggil Tuhan palsu ini Ton Theos ataupun Tin Theos. Jadi saya tanya tuan-tuan, adakah Theos, Ton Theos, Tin Theos, Theos sama bunyi dengan Allah jauh saja. Dan dia nak guna antara dasar tu, tak ada dasar lagi kecuali ada guna lain. Kalau nak guna Allah, guna belaka, termasuk dalam Bible Inggeris. Dan bila guna dalam Bible Inggeris pun tukar semua God jadi Allah, dia akan jadi tauhid dalam agama mereka. Dia nak pula. Sebab itu dia oleh Vatikan pusat mereka, dia kata kami tak setuju pasal kalimah Allah ni. Dalam satu penulisan Tini Muskin, dia kata Tini Muskin, dia menyuruh untuk guna kalimah Allah. Dia kata nak gunalah, kata mereka. Tetapi kami tetap nak guna satu lafaz yang asal itu, sebab Allah ni hanya merujuk kepada Tuhan orang Islam. Begitu juga penulisan daripada seorang bangsa Arab Coptic, Christian Coptic, namanya Isaac Andrews. Dia kata Allah tu merujuk pada Tuhan orang Islam.
berlaku, lain tak ada. Vatikan tak setuju. Jadi kalau kita faham begini keadaannya, baru kita tengok sebab apa. Siapa mereka dengan bom di Vatikan tu pun sanggup menyalahi. Sebab apa? Saya tak mau cerita selebih pada itu, tapi saya boleh kata begini. Ada gerakan di dalam Malaysia ini yang memperjuangkan kalau murtad jangan diambil tindakan. Siapa mereka? Orang-orang yang kita kira very high level di dalam agama masing-masing. Bagaimana saya tahu? Itu kerja saya. Sahih ke tak? Saya dapat sahih sampai 10 kali. Jadi tuan-tuan, bila berlaku benda di dalam Malaysia, kita kena tengok satu benda lagi. Ustaz, sekarang ni pendapat ada dua, Ustaz. Kan kita boleh makan lagi. Contoh, Ustaz, dalam mazhab Syafi'i kita ada air semayang, sentuh bini, kan batal. Dia tanya pula, oh batal Ustaz? Dengan bini orang, batal. Bini kita batal, bini orang semua terlalu batal. Tetapi bukan dalam mazhab lain kata tak batal ke? Saya kata ada. Antara anak dan sebagainya. Dalam mazhab lain ada kata tak batal, seperti Hanafi ke, Maliki ke, kata tak batal. Sebab hujahnya selagi tidak diiringi keinginan syahwat. Contoh musim sejuk, sejuk salji tu di Bangi Perdana itu saja orang pun dah salji dah rajin tunggu keluar belaka, boleh mandi, batu jimat air gitu-gini, ambil buat air ABC tu, pasal dah rajin tunggu keluar malam. Yang tadi tunggu orang kampung dia main buat rombongan, main duduk Bangi Perdana ni. Okey, bila tengah sejuk tu, bini kita nunggu anak, kita ambil air semayang. Jadi bini kita kata, bang, ambillah pula anak ni, saya nak ambil semayang. Masa ambil anak, tersentuh tangan bini, maka dalam mazhab dia terbatal. Dia kata batal ni, balok ki hukum anak je, ui anak balok sampai bercerai. Dia pakai semayang sejuk, ambil pula pun apa je ni, gitu je. Patut benda ni pegang baju macam jijik kucing gitu je. Oh, boleh ambil dah situ. Balok siapa bercakap, apa halnya Pak begini? Adakah pendapat lain? Bahkan kalau kita kaji hujahnya, maaf sebut riwayat yang lebih kuat mengatakan tidak batal. Jadi sekarang apa kita dapatkan mengikut keadaan setempat. Cuma di Malaysia ini tidak pakai sebab ini, kerana kita ni budaya bukan kuat baca, masyarakat kita bukan cinta ilmu. Jadi bila tengok benda pelik sikit, sesat tu, ajaran yang pink, salah tu benda ilmu apa benda jenis sesat gitu. Dia kata sesat orang mari semayang gitu. Hak pakai seluar pendek tu dia boleh kata tu tasawuf tu ada pakai seluar pendek tu, tapi tasawuf sebenarnya pelik orang kita ni. Nampak je seluar pendek tu pakai latar basikal tak kiri, tapi sebenarnya tasawuf jangan main. Saya kata apa benda hal ni? Hak orang main-main kata sesat. Kerana budaya cinta ilmu dan pencerahan dalam hukum bidang yang lebih banyak tak ada, maka diseragamkan satu mazhab supaya tak balak. Tetapi adakah siapa kita Mekah, huruf lain, ilmu lain, bi'ah lain, kita pakai Syafi'i kita tu, ambil semayang, nak kita buat sentuh orang, Allah balik pula ambil semayang. Siapa? Allah jadi selaku, ambil tu bawa segayung, ambil semayang kat Baitullah penuh dah. Baru siapa-siapa sentuh dah berapa ada dah itu kan, dekat Hajar Rasulullah ambil di bulan-bulan muda. Apa dah buat begitu? Kena nakak di wali je lah. Sebab mazhab. Jadi bila ada dua pandangan kata boleh, setengah kata tak boleh, satu benda lagi kita nak tengok, nak belajar, nak ngaji apa dia? Uruf. Apa dia uruf? Adatu qaum, adatu jumhur qaumin fil qawli fi qawlin aw fi'l. Adat setempat, jumhur setempat, lakuan sesuai ke tak? Molek ke tak? Di Malaysia ni nak pakai pandangan boleh ke tak boleh, sebab ada dua pandangan. Jadi nak pakai mana? Hak mengikut kesesuaian Malaysia.
Ni yang kita nak belajar ni. Saya buat contoh inilah. Bila ulama fatwa meletakkan diri sendiri di kalangan musuh-musuh Islam, orang Yahudi di mana-mana sana, maka hukumnya syahid. Fatwa ni kalau kita nak pakai Malaysia laku kita. Jadi kita dah jadi, kita pun ambil pun kita letak di Bukit Bintang. Adakah syahid? Fatwa itu hanya tertakluk dengan bi'ah, environment, urut, wakil di tempat kita. Di Malaysia kita tuan guna PT RM1. PT tuan banyak. Nak sedekah pemalas tu, aku cari rumah-rumah, nak pergi orang muda-muda baik tu guna. Dia pun simpan dalam mari penuh. Buka tu berapa PT banyak. Mati, sebelum mati dia besarkan anak dia, kalau ayah mati, tolong letak dalam 2 bit PT dalam kubur ayam gali panjang sikit, letak PT dalam. Pasal nak guna di akhirat, saya nak tanya, PT tu laku di akhirat? Tak. Pasal apa? Wakil lain, tempat lain, environment lain. Dulu kita pergi syurga bukan dengan PT, dengan pahala. Kita bayar neraka dengan dosa. Jadi sekarang environment itu yang perlu kita nilai untuk pilih mana-mana pandangan. Sebagai penutupnya tuan, saya nak suruh tuan dia buat pandangan sendiri. Environment Malaysia ni molek guna tidak tuan? Kalau ada satu orang pakai ikut, pakai tie, pakai baju gosok molek, pakai pula jam mahal, pakai dalam pakai tie, yang pakai pula tie sekali lagi, yang pakai tali pinggang, pakai pula seluar selek, pakai stocking, pakai kasut kulit, lepas tu pakai pula benda ni kita kata spek hitam, pakai pula benda ni topi mahal itu ini. Seorang berbanding seorang lagi tidak pakai selipar, tidak pakai kasut kaki ayam, pakai kain belekat dan pakai baju pagoda, belakang tulis pagoda, baju pagoda. Pion dah pakai. Antara dua orang ni, mana satu yang tuan pilih untuk setuju pakaian sesuai untuk tidur malam? Tidur malam. Cuba tuan khabar saya takut cakap panjang dalam-dalam lah. Pasal sini orang educated belaka. Kita buat hak mudah-mudah supaya apa? Nak khabar, nak beri hak mudah. Tuan nak kata mana? Tuan nak kata apakah Ustaz patut kamu mau dia usul pada dia? Takkan nak pakai hak, kena pakai ikut harga dia beli, kena pakai harga ini. Yang mimpi pun sekarang kemak patut pakai gitu. Tuan nak kata gitu? Kalau tuan kata gitu kan, dah tahu nak kata dah Ustaz biar orang ini yang boleh pegang ramai-ramai ikat di tiang. Itu kita panggil apa ni, motivator, beri motivasi dia gali 3 malam. Macam Nabi Isa ikat tiang tali itu, pukul 3 petang mati digali 3 malam, beri biar betul balik orang itu pakai pelekat gitu. Jadi di Malaysia tuan rasa setuju ke tak setuju, tuan fikirlah. Cuma saya sebagai pegawai penyelidik akidah ancaman agama, saya kata pada tuan-tuan perang, kalau tuan tak pergi guna kalimah Allah pun, mereka dah guna kalimah Allah. Kalau tuan pergi guna kalimah Allah pun, sebenarnya mereka guna lebih daripada kalimah Allah. Contoh ayat Quran, mereka dah guna. Contoh hadis Nabi, mereka dah guna. Apa mereka buat? Satu booklet size, pocket size, dicetak 20 hingga 30 ribu naskah. Ditulis ayat Quran dan sebagainya, dan disebar secara percuma pada umat Islam. Buka muka surat depan, Bismillahirrahmanirrahim, ayat Quran hadis, ayat Quran hadis. Buka muka surat akhir sekali, sudahkah anda menerima dia Jesus Christ sebagai penyelamat dunia dan akhirat? Mereka dah guna lebih pada Allah, ayat Quran hadis Nabi. Sama ada tuan beri ataupun tidak. Di Bukit Bintang, satu komik dalam bahasa Melayu berwarna. Tajuk dia kisah yang paling menarik untuk dikisahkan. Dia cerita Adam dan Hawa menurut Bible point of view, Old Testament point of view, sembang secara percuma. Satu VCT
Ucapan paling besar mereka di sana Ruh Basri cerita tentang rukun Islam dan rukun iman. Ni cara nak faham orang Islam. Di Saigon kelas pengajian Bible dalam bahasa Melayu menurut penemuan kita di Putrajaya dianjurkan. Okeylah, kita sangka baik orang Sabah serabut mari duduk sini nak buat kelas. Tapi maaf sebut, saya terlibat dengan satu pertemuan tertutup dengan seorang pimpinan mereka kerana adanya usaha yang melibatkan seorang pelajar maktab perguruan Islam yang cuba ditarik untuk berakidah batin. Tu dia lagi cerita seorang pelajar tingkatan 4, seorang pelajar tingkatan 5, seorang lepasan IPTE daripada utara tanah air yang terlibat, Muslim Melayu kita, wanita Muslimah kita. Beliau lagi ibu tunggal yang kami tangani kesnya menjadi motivator Kristian dan kami lindungkan di satu tempat tertentu. Kita adakan jadual-jadual tertutup seperti di Balang Mufti sebuah negeri buat berbahasa supaya jelas Islam takut. Dia berbahas juga. Ada tuan-tuan gerakan dalam Malaysia. Dalam ada gerakan ni nak edit bahan penulisan berwajah Islam pun mereka buat. Lepas tu mereka minta pun kalimah Allah walaupun mereka dah guna lebih pada tu. Kita pula baik sangat, orang baru kita pun beri guna. Tuan-tuan fikirlah mana yang lebih sesuai dengan environment Malaysia. Tetapi saya masih berpegang dan berpandangan sebagaimana kesimpulan di dalam buku yang tuan-tuan miliki itu, hukum penggunaan bagi bukan Islam dalam konteks yang uruf di Malaysia adalah tidak dibenarkan, adalah tidak sesuai sama sekali kerana melihat kepada beberapa perkara yang berlaku dan juga kesesuaian wakil uruf di sini. Jadi sekarang saya buka soalan biar tuan tanya puas hati. Sila. Saya jawab ini berkata, terima kasih kepada saudara yang bertanya. Pertama, saya setuju. Memang usaha dakwah dalam Malaysia ini ada, tetapi seperti yang saya nyatakan tadi perlu diperkasakan cara ataupun metode. Dalam situasi di Malaysia ini, kita melihat
memang pandangan bukan Islam mengatakan bahawa yang mereka nampak Islam ini adalah milik orang Melayu, kerana Islam telah dimelayukan. Walaupun di sana perkataan Melayu itu dari sudut perundangan, saya yakin tuan-tuan mungkin lebih ambil, adalah merujuk kepada seseorang yang beragama Islam. So, bila dia keluar daripada Islam, itu dalam perundangan, dia telah keluar daripada mendapat apa-apa hak keistimewaan orang Melayu. Seolah-olah dia keluar bangsa juga. Itu hak berhak diajar dalam negara lah. Baik, ini kita yang jadi tak beri guna kalimah Allah ini adalah kerana bila lihat dua pandangan yang kata satu boleh, satu tak boleh, kita sesuai mengatakan tidak boleh kerana melihat environment di Malaysia. Sebabnya kelemahan kefahaman Islam itu disampaikan kepada bukan Islam terlalu ketara, menyebabkan kita bimbang kalau diberi ruang untuk mereka guna kalimah Allah dalam keadaan umat Islam di sini begini, dalam keadaan dakwah di dalam negara ini begini situasinya, maka ia lebih memburukkan situasi itu. Dan ia bertepatan dengan kaedah Islam. Itulah satu zari'ah ataupun satu zara'i, menyekat pintu-pintu yang boleh membawa kepada rosaknya Islam ataupun rosaknya agama. Dan kita faham dia ini, maka kita buat ini dulu. Boleh jadi sampai satu tahap ini, maka kita buat ini. Seperti ISA, bukan saya nak cakap hukum ISA itu. ISA ditahan, sehingga bila dia tengok sudah sampai waktunya boleh bebas, maka dia boleh bebas. Mungkin waktu dia menahan itu dilihatnya keperluan, keadaan, environment. Waktu itu orang tu perlu dibuat ini. Kemudian bila sampai satu tahap, bolehlah dibuat ke step berikutnya. Saya bertanya kepada pegawai yang menguruskan ISA, dan saya ada seorang penceramah ISA waktu ISA masih ada. Saya kata macam mana keadaan mereka? Apakah mereka ditahan dalam keadaan dia cerita stepnya, kemudian akan berlaku dalam step yang berikutnya yang mungkin lebih baik ataupun mungkin lebih syaki. Terus saya jawab mereka, saya setuju metod dakwah kita di Malaysia ini menyebabkan orang salah faham kepada Islam. Dan media kita pula sebagai satu medan menyampaikan maklumat bukanlah media yang baik ataupun saya sebut yang bagus untuk perkembangan pemahaman terhadap Islam. Bukan saja untuk bukan Islam, bahkan orang Islam sedia itu. Sehingga perkara itu selesai. Sehingga kita kata kita dapat mengimbangi gerakan-gerakan yang mereka laksanakan. Boleh jadi waktu itu kalau kita rasa dah sesuai dan ada keuntungannya untuk dakwah Islam dan ada yang kita kata ilmu yang baik terhadap kita, maka boleh jadi kita memegang pandangan yang berikut. Boleh jadi. Tapi sekarang saya berpandangan tidak sesuai atas kapasiti saya penyelidikan berdasarkan kes-kes yang kita hadapi, dan bukan satu, banyak. Kedua, betul bila Tuhan kata kesilapan kerajaan kerana mewartakannya, maka sepatutnya kerajaan perlu mengisytiharkan, memaklumkan kepada rakyat bahawa mereka telah tersalah. Inilah isu kalimah Allah yang bunyi sekarang, bising sangat sekarang ni. Sebenarnya kita tak payah tengok jauh. Kita tengok Bible ni. Ni Bible Melayu yang dalamnya guna kalimah Allah. Dan lepas ini ditulis The Bible Society of Malaysia. Dia bukan Indonesia dia bawa masuk kita, tapi dia beri izin di Malaysia. Yang beri izin ni memang kita akui kerajaan Malaysia yang masuk ke Sabah Sarawak tu. Maknanya mereka dah beri izin pada dulunya. Dan saya memetik satu kata Allah salli ala sayyidina Muhammad, Allah salli ala sayyidina Muhammad. Saya terlupa yang saya nak sebut ni, tak pasti, jadi saya tak berani nak sebut. Tapi dia kata gitu, sepatutnya isu tentang kalimah Allah ini perlu dilihat daripada punca asal. Mengapa mereka berani minta lebih sikit? Sebab kita telah beri ruang pada awalnya dengan banyak, walaupun sebenarnya yang dia minta itu tak sebanyak kita beri. Sehingga kemudian berlakunya tuntutan IFC, Interface Council. Seingat saya di dalam itu ada 10 atau 14 tuntutan kepada umat Islam lah. Kita kata umat Islam, walaupun pada kerajaan sebenarnya umat Islam
antara persoalan zakat, persoalan murtad, keagamaan, akidah dan sebagainya. Dan secara tertutupnya saya pernah menghadiri satu perbincangan yang membincangkan akan mengapa perlu didakwa bagi orang murtad. Mesti ada satu kebebasan untuk seorang ini memilih akidah. Pasal mereka ni ada fikiran, otot, bebas, ada kepandaian masing-masing untuk analyse apa-apa saja berkaitan hatta akidah sekali. Maka ini diperjuangkan dalam Malaysia sekali. Untuk murtad tidak diambil tindakan. Saya setuju apa yang tuan kesilapan daripada kerajaan yang perlu war-warkan. Tetapi ini tuan-tuan, kerajaan ini sebenarnya tak ada kuasa. Dengar saya tahu kerajaan tidak ada kuasa untuk mewar-warkan kesilapan mereka. Waktu saya kata kerajaan tak ada kuasa. Yang ada kuasa ialah tuan-tuan. Tuan-tuan lah yang ada kuasa untuk memilih kerajaan. Kalau tuan tengok kerajaan itu tidak boleh mendatangkan kebaikan pada agama, atau kerajaan itu telah mencabuli kesucian agama dan kemudian tidak minta maaf kerana tak ada kuasa, tuan-tuan dengan kuasa yang ada tuan-tuan pilih satu kerajaan dan hukum kerajaan yang telah membuat dosa terhadap agama, yang mengkhianati Allah dan Rasul. Dalam konteks saya sebut ini, saya tuan-tuan fahamkan, maksudnya saya tabur sini dalam bentuk sindiran. Sebab itu saya kata kerajaan tak ada kuasa. Yang ada kuasa tuan-tuan. Tuan-tuan pilihlah satu kerajaan yang boleh menentukan masa depan kita. Tentang tuan, bila tuan kata wakil tentang ini, kerajaan wakil, kita telah bangkitkan dalam perbincangan tertentu dengan seluruh agensi kerajaan. Tetapi seperti yang kita duga, perkara yang sama berlaku. Ada beberapa kertas kerja, ada pengajian yang telah kita buat, mesti diedit untuk menyelaraskan dengan apa yang telah diputuskan. Tetapi alhamdulillah, kerana kita ni akademi, bukan ahli politik, kita tidak terlibat dengan benda-benda itu. Dan akhirnya apa yang berlaku sekarang inilah yang tuan hadapi, yang kita hadapi setelah perbincangan secara akademik itu disampaikan secara menyeluruh. Secara peribadi pada 12 hari bulan baru-baru ini dijerang dalam pertandingan menembak. Saya sempat menyampaikan buku yang kedua, hasil tulisan beberapa orang pengkaji dalam isu kalimah Allah ini kepada Timbalan Mursyidul Abbas, Guru Dato' Arudin, dan dia kata alhamdulillah dia akan cuba bincangkanlah tentang isu ini setelah dia mendapat buku pertama sekitar tahun 2010. Dan Mursyidul Abbas sendiri pun dapat buku ini pada tahun 2009 maaf saya, ketika itu di Mekah, ketika itu di Makkah. Dan saya begitu bangga bila beliau balik, beliau membuat satu statement untuk menukar pendirian awalnya daripada boleh guna kalimah Allah kepada tidak boleh. Boleh jadi kerana mungkin dia dapat maklumat yang lebih lanjut dan tepat. Saya jawab ikat tuan. Kemudian Doktor sila. Kita pada perbincangan yang jelaskan dari kedegilan atau Ya. So, based on masyarakat yang diberikan dalam Sulawesi Selatan ini, siapa yang saksikan tadi memang ada clear jelas apa sebenarnya yang kita nak sabitkan yang kita lakukan dalam kita. Cuma saya nak bertanya Ustaz, sekarang isunya ulama-ulama scholar adalah orang yang menjadi bola kepada masyarakat awam. Betul. Sekolah siasat semua macam-macam jadi dalam ada kerajaan ke yang sekolah mengenai Indonesia. Isunya sekarang masyarakat awam memandang mereka sebagai orang pakar wujud agama. Tapi bila mereka sendiri macam okay, this ada satu punya thought, this one satu punya thought. Jadi isu thought yang berbeza, pemikiran yang berbeza masyarakat menjadi dilema. Bila masyarakat atau sektor kata ni jelas isu ni macam ni punya saya. Cuma pandangan saya ada tak macam ustaz sendiri dalam pendidikan nak tafawuk pada antara rohyu orang-orang sekolah, bukan masyarakat, tapi rohyu sekolah daripada arah sekolah nak tafawukkan supaya masyarakat itu tak bercelaru. Dalam masalah nak tukar sekolah, dengan sekolah kita jelas idola mereka. Dalam model mereka dalam bab agama. Itu sebenarnya.
Terima kasih Datuk. Usaha untuk menyatukan pandangan ulama ataupun sarjana kita ini supaya ada satu keputusan dan isu yang mencelarukan pemikiran masyarakat, kerana mereka bergantung kepada para ulama yang menyatakan pandangan mereka. Sebenarnya ini Datuk, kita cakap dalam konteks mula-mula sekali bila ada dua pandangan, yang di sana sudah pun telah khilaf di kalangan ulama yang luar daripada Malaysia ini dengan hujah-hujah mereka yang masing-masing, maka di sana sudah nampak satu, kita kata, perbezaan pendapat lah, yang menyebabkan akan terberlakunya kesatuan yang mungkin akan mengambil masa yang panjang untuk apa yang telah mereka khilaf. Kita balik dalam konteks Malaysia, uruf itu adalah menyatukan pandangan. Jadi wakil yang berlaku di Malaysia adalah menyatukan pandangan yang menurut fatwa ijtihad mereka boleh ataupun tidak boleh berdasarkan nas agama. Maka kalau boleh diberi faham terhadap uruf itu, maka saya yakin bolehlah mereka membuat satu keputusan yang muktamad seperti yang berlaku sekarang. Sekarang kita dah dapat satu keputusan. Sebenarnya saya sendiri kali terakhir bercakap tentang kalimah Allah ini ialah sekitar 2 minggu sudah di saya berjaya, dan saya kira di dalam perbentangan itu, berbahasa itu adalah kali terakhir saya bercakap kalimah Allah, kerana telah keluar keputusan daripada dua pihak yang setuju mengatakan tidak boleh. Jadi maknanya di sini saya melihat, pertama kita kena yakin uruf itu adalah satu benda yang kadang-kadang jadi besar sehingga boleh menyatukan pendapat. Keduanya pula, memang ada usaha untuk menyatukan pendapat, untuk memilih mana yang lebih sesuai dengan adanya beberapa perbentangan di kalangan ilmuwan yang kita panggil, yang tak setuju dengan setuju, cuba panggil dan juga bincang macam mana. Seperti DIK dalam 2010 berlaku, dan beberapa kali juga saya ingat saya. Kemudian muzakarah yang tertutup di kalangan ilmuwan, termasuk agensi-agensi kerajaan seperti Majlis Keselamatan Negara, seperti POLI, seperti sekian-sekian, yang mereka ini boleh sumbangkan dari sudut kajian mereka apa yang boleh mereka beritahu tentang gerakan agama, tentang benda ini dari sudut keselamatan dan sebagainya. Maka diputuskan di dalam itu tidak boleh, dah ada dah. Cuma saya kabur tadi, seperti yang saya nyatakan tadi, sama tuan juga tidak setuju. Saya melihat dia adanya sedikit unsur politik. Benda ni maksudnya molek dah. Ini bakat nak pindah raya dulu, dia keluar. Yang keduanya pula, tuan setuju tak setuju, itu tuan punya kajian kan. Ini pandangan saya, dan kita kena pakat. Saya raih pandangan tuan, tapi kajian saya tengok lebih pada politik. Bila politik, dia akan jadi, makna seolah-olah dia akan menyebabkan attitude kita, sifat kita. Kalau sifat kita contohnya seolah-olah inilah, saya tak tahu lah betul tidak saya cakap ni. Ini yang saya dapat daripada satu pembacaan. Politik di Malaysia ni kadang berbeza sangat dengan politik di luar. Seperti negara-negara lain yang kadang walaupun berbeza pandangan, tapi waktu tu je boleh makan roti muri lepas pada ni, pergi ke nasi Arab saya berjaya. Tapi di Malaysia tidak begitu. Kalau panas sampai anak cucu dia ingat lagi ayah dia dulu tu, sampai gitu. Jadi nampak berjaki sifat, attitude orang. Jadi bila attitude tu, mu lawan aku mesti ni, aku lawan mesti ni. Jadi di sinilah agak sukar untuk kita menyatukan pandangan-pandangan orang ini. Maaf saya sebut tuan-tuan, ingat baik-baik. Sebenarnya di kalangan ilmuwan yang telah kita buat perbincangan, saya rasa lebih mudah untuk disatukan pendapat. Tetapi bila melibatkan orang politik adalah sukar untuk memberi satu penjernihan, dan mereka duduk untuk dengan rendah hati kata, ya beginilah. Itu pandangan saya lah. Jadi saya kira Dr. Adri, apa saya jawab yang terakhir. Kemudian Prof, sila Haji. Macam pandangan-pandangan yang bersetuju tentang kalimah Allah. Okey. Apa dia punya hubung besar yang menyebabkan
Okey. Berbanding dengan apa Ustaz pandangan tersebut. Oh, okey. Baik tuan. Bila tuan tanya saya dari sudut pandangan Tok Guru ni Aziz ke? Ya, Tok Guru ni Aziz, Tok Guru Jadi lah dia dah tuan sebut gitu. Tuan pun tak nyatakan namanya, tapi saya kira Tok Guru. Apa umur besar yang mereka pandang sehingga mereka memilih pendapat setuju? Pertamanya saya beritahu saya tak boleh jawab bagi pihak Tok Guru. Sebab pandangan saya, umur saya melihat umur ini. Jadi kalau tuan tanya umur Tok Guru kepada saya, tak dapat. Tuan kena tanya pertama daripada orang ni. Sebab kalau saya jawab bagi pihak orang, takut tersilap saya jawab umur yang mereka tengok, sehingga mereka kata boleh. Jadi masa Ustaz bagi yang Buku. kepada Ya. Kita bagi dulu. Nanti untuk dua nanti kita bagi. Untuk dua yang nasi pun kita bagi. Ini tuan, saya faham soalan. Bila dikatakan saya beri buku kepada Tuan Guru ni Aziz, kemudian beliau balik dan bertukar pandangan, kemungkinan saya sebut tadi, kerana buku kita dan terdapatnya maklumat yang lebih lengkap, atau penerangan kita ketika itu di Kelantan, ada kes-kes yang kita tidak muatkan dalam buku, modus operandi orang-orang di dalam negara ini seperti orang Kristian gerakkan mereka. Jadi bila dapat maklumat yang lebih lengkap apa yang berlaku sebenarnya gerakan dalam Malaysia, mungkin di situ beliau mengambil keputusan kalau ini tidak bolehlah. Mungkin itu. Tapi dari hujah ilmu ada dua pandangan. Tapi kalau di Malaysia ini keadaannya, mungkin tak boleh. Saya kata kemungkinan pertama, buku kita menambah satu pencerahan dari sudut apa yang berlaku. Beliau dah ada hujah tersendiri dan kita pun menerima ada hujah kata boleh dan tidak boleh berdasarkan nas alam. Keduanya pula begini, boleh jadi juga beliau mendapat maklumat yang lebih lengkap daripada orang lain. Daripada orang lain, beliau kata tidak boleh digunakan. Kedua, dengan perjumpaan dengan Tuan Guru Datuk Dr. Harudin di Jerang baru-baru ini, kita beri buku, tetapi kita tidak sempat terangkannya. Hanya buku yang kita beri itu adalah buku lanjutan penerangan daripada buku pertama pada tahun 2010, dan buku yang kali kedua itu ditulis oleh 3 orang pula berdasarkan semua kapasitinya penyelidik dan seorang ilmuwan besar. Kita tulis dalam keadaan mu'tadil, maknanya sederhana. Kita nyatakan dua-dua pandangan, cuma kita kata khulasah, kesimpulan kita adalah tidak boleh berdasarkan urut di Malaysia. Jadi kita raih dua pandangan, cuma kita kata di Malaysia sebab kami ni penyelidik inilah. Lalu kita buat satu tarjih lah kita kira, kita kata tidak boleh guna. Di sana sebenarnya tuan-tuan, buku selain pada buku ini, ada buku lain yang kata boleh guna, seperti yang dikarang oleh Dr. Muhammad Nur Manuti dan juga Ustaz dan juga Wan Ji Wan Husin. Yang saya ingat kes dia dulu bila Profesor Dr. Harudin mengatakan tidak boleh guna kalimah Allah, dan orang yang terlibat membenarkannya ini boleh jatuh kufur. Kan kita ingat statement itu kufur. Maka saya ingat Wan Ji ni dia pernah membuat satu statement yang huru-hara sikit di Malaysia, terutama di Bali. Dia kata Harudin ni ulama kepala lunak. Jadi waktu itu Tuan Guru Harudin telah terang di surah An-Nur, ada orang kata dia ulama kepala lunak sampai pada ini semua, padahalnya isu ini. Dan Wan Ji inilah bodoh lagi. Wan Ji ni pun bodoh lagi, baru 30-an, bodoh lagi. Yang dia menulis buku tentang kalimah Allah dengan Dr. Muhammad Nur Manuti. Jadi beliau mempunyai pandangan berbeza. Selain daripada itu, beberapa penulisan lain seperti daripada seorang pensyarah Yusif, seingat saya, tak tahu terbit atau tidak, tetapi waktu buku kami ini disebarkan, beliau ada cakap dengan Tuan Guru kita Dr. Zul. Dia kata dia nak buat satu buku yang menyatakan pandangan bully. Jadi dia kata dia raih pandangan, tapi sebagai nak memperkaya ilmu, jadi dia nak keluarkan. Jadi sebenarnya banyak buku yang berbincang tentang isu kalimah Allah ini. Jadi tuan-tuan boleh jadi di sana mereka dapat maklumat daripada orang lain juga sebagai penambahan untuk mereka buat keputusan. Tetapi kalau ditanya pandangan pertama, bila mana Tuan Guru kata boleh guna dan apakah uruf yang mereka guna pakai, sehingga pandangan pertama, kali pertama kata boleh, itu saya tidak tahu.
Tuan-tuan, saya Benar Ustaz. dia baik. Okey, okey, kalau itu Pak kali tak jawab tuan-tuan, tak ada lagi. Kalau tak jawab, saya tutup di sini. Dan sebenarnya selepas buku ini akan ada satu lagi buku yang akan dikeluarkan 2 minggu lagi, juga sekali Allah itu. Dan saya mengambil kesempatan untuk memohon maaf kalau isu pada pagi ini telah menyebabkan tuan dah jadi mengantuk, segar badan apa semua sekali, dan juga merasa semangat ini Ustaz, macam mana, sebab apa? Jadi sebenarnya sampailah matlamat ilmu kita supaya masing-masing fikir, bergerak, sedar rupanya aku duduk dalam golongan ini. Itu baru jadi kita ya tuan-tuan ya. Dan saya kira kita sebagai ini saja saya ucapkan selamat menyambut Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan bagi Padang ini menjadi satu tempat percambahan ilmu dan penyebaran maklumat, supaya manusia di sini kita kira ataupun masyarakat kita di sini lebih mencintai ilmu dan juga melihatnya sebagai panduan yang terbaik dalam kita mengayomi kehidupan kita yang tak lalu yang tuan-tuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunubana wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya'i innaka sami'un du'a wa yaqdi al-hajj. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa ansur al-mujahidin fi Filastin wa fi Suriah wa fi Shishan wa fi Bosnia wal Habsah wa fi Rohingya wa fi Bahrain wa fi Malaysia wa fi kulli makan. Allahumma kana nasa'atan mulkan min husnin mubarak yuzal mulkan min Bashar al-Assad wa kama qatalta Muammar Gaddafi uqtul Bashar al-Assad uqtul Bashar al-Assad uqtul Bashar al-Assad ya Qahhar ya Jabbar ya Mutakabbir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma rabbina fid din wa وهب لنا من لدنك ربنا آتنا في الدنيا حسنة عذاب النار وصلى الله على سيدنا والحمد